Dapatkan welcome bonus sebanyak $170 selepas mendaftar di Huobi dan anda boleh mula membeli kripto kegemaran anda. Cubalah sekarang di Huobi Global. Dan Assalamualaikum, salam kripto. Okay, so kalau video yang lepas kan, saya ada cerita tentang Celsius, okay, crypto lending platform ataupun orang panggil bank kripto dan sebagainya, dan macam mana Celsius terciduk. Okay, so dalam video kali ni saya nak cerita tentang Voyager. Okay, so Voyager ni pun dia macam Celsius juga. Okay, so lately saya tengok ada banyak benda-benda yang saya discover dekat Twitter ataupun melalui pembacaan yang bagi saya kadang-kadang saya selalunya akan share dekat Twitter, tapi saya rasa mungkin following banyak dekat YouTube dan juga TikTok. So ada isu-isu yang hangat di Twitter, saya perlu share jugalah untuk pengetahuan tuan-tuan puan-puan, sebab benda-benda ni kadang-kadang dia isu besar tapi ramai yang tak nampak. Tapi bila something collapse dan sebagainya, selalunya dekat Twitter ataupun Reddit kita akan dapat baca dululah ataupun dapat detect dulu. Okay, so sekarang ni saya nak cerita tentang Voyager pula. Okay, so mungkin tuan-tuan puan-puan well aware apa jadi dekat Celsius. Okay, so bila perkara ini berlaku, kalau tengok dekat sini pada Jun 13, Voyager kata all Voyager products and service are fully operational, remain unaffected dan sebagainya lah. Okay, so dia kata dekat bawah ni pun, we have never engaged in DeFi lending activities and have never have no exposure to stake ETH. Okay, we continue to be here to serve and support our customers. Okay, so benda ni memang betul. Maksudnya apa yang dihadapi oleh Celsius dulu tidak dihadapi oleh Voyager, tetapi ada something yang berlaku dekat Voyager sebenarnya yang dia tak cerita dekat sini. Okay, so apa yang berlaku adalah, sebelum saya cerita apa yang berlaku, saya nak bagi tahu bahawa Alameda Research yang diketuai oleh SBF, Sam Bankman-Fried. Okay, so dia ni bos kepada FTX Exchange lah. Okay, dan juga Alameda Research ni, so dia bagi pinjam 200 juta USD dan juga 15,000 BTC. Okay, ni jumlah BTC kepada Voyager. Okay, so ramai yang pening, sebab ramai juga yang depositkan kripto mereka dekat Voyager ni, ramai pening. Hari tu kata semuanya elok kan masa Celsius jatuh, tapi kenapa hari ni tiba-tiba kena pinjam duit? Sebab bagi mereka, kalau tak ada apa-apa isu, sepatutnya business as usual lah. Kenapa tiba-tiba nak pinjam duit? Apa yang berlaku? Okay, so Voyager pun dia pun keluarkanlah news. Okay, dia punya market update news. Okay, so ni saya bacakan yang highlighted ni. So dia kata as of Jun 20 ni, Jun 20, 2022, Voyager dia ada sebanyak 152 juta cash. Ini cash, dan juga dia ada ini cash dan juga kripto lah. Okay, so cash campur kripto asset yang dia ada dalam 152 juta. Okay, dan dia ada dalam 20 juta hanya diperuntukkan untuk pembelian USDC. Okay, jadi mana pergi duit dia yang lain? So ramai mungkin tanya-tanya, especially yang pendeposit ataupun investor kan. So ramai tertanya-tanya, mana pergi duit? Kenapa tiba-tiba kau nak pinjam banyak ni? Di sinilah Voyager menceritakan apa yang sedang berlaku. Okay, so untuk pengetahuan tuan-tuan puan-puan, saya tak sempat nak cover pasal Three Arrow Capital ni. Okay, so Three Arrow Capital ni adalah crypto hedge fund, di mana usually hedge fund ni dia akan ambil duit-duit pelabur ataupun duit-duit golongan kayangan ni, lepas tu dia akan laburkan lah, dan dia akan bagi pulangan kepada orang-orang yang bagi mereka invest duit untuk invest. Okay, so basically itulah yang crypto hedge fund buat. So nama dia hedge fund. Hedge fund ni dalam bahasa Melayu ni adalah perlindungan aset. So hedge fund sepatutnya buat kerja melindungi aset, tetapi hedge fund ni dia tak melindungi aset, dia pergi dia pergi terciduk kan. Okay, so Three Arrow Capital ni memang dah terciduk lah. Kenapa dia terciduk? Sebab mereka ada banyak investment on Luna actually. So bila Luna jatuh,
kita pun faham kan, kalau siapa yang invest banyak dengan dalam Luna memang gone lah. So most likely diorang invest dalam Luna, and bila Luna terciduk and banyak kripto lain pun jatuh dan sebagainya, so 3 Arrow Capital pun sekarang ni dalam bahaya lah, and kemungkinan besar diorang terpaksa tutup and then tengoklah dia jual apa yang ada untuk dia bayar hutang. Okay, so sekarang ni antara orang yang dia berhutang, 3 Arrow Capital ni sedang berhutang dengan Voyager. Okay, so inilah jumlah yang dia hutang. Okay, so Voyager's exposure to 3AC consists of 15,250 BTC dan juga 350 juta USDC. Okay, sebab tu mereka dapat pinjaman 200 juta So 200 juta dalam pinjaman, which is lebih kurang untuk cover yang 350 juta USDC lah, and then 15,000 BTC, which is sama. Okay, so basically Alameda Research ataupun bos FTX ni dia bagilah, okay, kau dah tak ada dah 3AC pun dah terciduk, kau takkan dapat dah duit ni, aku hutang kau duit ni. Okay, so mungkin ramai tertanya-tanya kenapa FTX nak selamatkan Voyager dan sebagainya. Sebab apa? Sebab sekarang ni kita tengok one by one tengah jatuh. Okay, dia start dengan Luna, lepas tu Celsius, lepas tu 3AC pula. Okay, so kemungkinan besar kalau Voyager tak dapat pinjaman, mungkin dia pun akan jatuh. So kalau dia jatuh, mungkin ada orang lain yang ada exposure dekat Voyager, mereka pun akan jatuh. So basically ini adalah domino effect, dan saya nampak seolah-olah SBF ni nak stop dia punya domino effect. So mungkin dia nampak okay, Voyager ni masih boleh diselamatkan, so dia bagilah hutang. Okay, so ni hutang lah, nanti Voyager kena bayar balik dekat dia. Okay, so ini dia bagi tahu lah, dia bagi tahu kalau 3AC ni tak dapat bayar hutang diorang ni by 27 Jun, then diorang consider 3AC ni dah consider default lah. Okay, so inilah apa yang sedang berlaku dekat Voyager ataupun market kripto. Kita kata perang whale kan. So ini antara episod perang whale yang kita perlu tahu. Okay, so episod Celsius saya dah cover, 3AC tak sempat cover, so Voyager ni saya cover lah. Okay, so that's why saya kata kita ni, kalau tengok dalam video TikTok saya ada bagi tahu kita dalam fasa kedua bear market. Fasa kedua ni adalah di mana ramai yang terpaksa menjual diorang punya kripto. Bukan dia nak jual, dia terpaksa nak jual. Kalau kita tengok miners sebenarnya tak nak jual, tetapi terpaksa jual sebab kos untuk mining Bitcoin tu agak tinggi, dan juga certain company yang ada exposure yang terlampau tinggi, yang basically buat leverage ataupun dia buat borrowing on margin. So mereka ni akan affected bila harga dia drop dan terpaksa jual. Okay, so fasa kedua bear market ni adalah di mana sesetengah entity terpaksa menjual kripto. Okay, so until benda ni tak stop, dan kita still akan berada dalam fasa kedua bear market lah sebelum bergerak ke fasa ketiga. Okay, fasa ketiga ni basically market akan bergerak sideways pada masa yang lama, and benda akan jadi lebih boring lah, senang cerita lebih boring. Okay, so fasa ketiga adalah usually waktu yang terbaik untuk kita masuk ataupun kita start beli kripto dan sebagainya. Dan waktu tu juga kita akan tengok company kripto baru yang mula menapak dan mula mencipta nama. Okay, so kita kena tunggu fasa ketiga. Sekarang ni fasa kedua kena stop dulu. Okay, so hopefully Voyager ni selamat lah. Tapi saya rasa kalau dia dah dapat, kalau contoh masalah dia hanyalah dengan 3 Arrow Capital ni, dan dia tak ada masalah-masalah lain, so saya rasa Voyager ni takkan bankrupt lah. Sebab apa? Sebab dia dah dapat funding daripada Alameda Research. Okay, tapi yang kalau macam 3 Arrow Capital ni memang tak ada orang nak selamatkan dia lah. Kalau tak ada orang selamatkan dia, bye bye. Okay, so sekarang ni apa yang saya nampak dalam crypto whale punya perang ni, selalunya kalau siapa-siapa yang terciduk, diorang akan pergi dekat
bos FTX lah, FTX Exchange ni, untuk minta bantuan. So kalau dia tolong, diorang boleh survive. Kalau diorang tak tolong, dia mati. So dia lebih kurang sama lah dulu zaman 2008, 2009, di mana zaman tu bank banyak yang jatuhkan, Lehman Brothers dan sebagainya. So kerajaan yang kena tolong. So untuk kripto pula FTX punya bos. Okay, so itu saja sedikit sebanyaklah benda yang saya nak cover pasal Voyager. So insyaAllah kita akan jumpa di dalam video akan datang. Assalamualaikum dan salam kripto.